Sebab tadi terputus sekali kan. Baik. Kuno tu apa? Kuno tu ialah lama. Okey, contoh bahasa Melayu kita sekarang ni kan. Ini bahasa Melayu kita yang moden, bahasa Melayu biasa. Tapi bahasa Melayu yang awal dulu, lagi. Okey, dia akan sebut macam ni. Arakian maka tersebutlah kisah bahawa penulisan yang Kanda buat ini, penulisan yang Kanda buat ini alang kepalang tiadalah ianya akan menjadi seperti ini, malah ianya perlu dilorek-lorek bagai awan yang berarak. Dan juga perlu dibuat perlu dibuat perlu dibuat tanda arah yang begitu menyerlah. Dia memang itu bahasa lama. Jadi dia sangat berbunga-bunga dan dia sangat indah sebenarnya lah, tapi susah nak faham. Okey. Tu kita kata sebagai bahasa Melayu yang lama ataupun kuno. Jadi Jawa pun ada, Jawa yang baru dan Jawa yang kuno, yang lama. Tu maksud kuno Baik, Kedah tua. Bahasa dia apa? Okey, bahasa dia iaitu antara bahasa dia, dia menggunakan bahasa Sanskrit. Okey, bahasa Sanskrit. Okey, dan juga dia menggunakan tulisan apa? Okey, so kita boleh tulis kat sini. Dia menggunakan tulisan, tulisan yang sama iaitu bukan Sanskrit. Okey, Palava. Kang cikgu tulis Palava, Kang ada yang tulis Pavlova Kang. Pavlova tu makanan ya. Palava ni tulisan. Kau jangan ngada-ngada nak buat Pavlova pula. Okey. Pavlova tu binatang lain. Okey. Baik. So kita akan buat bulat-bulat dia. Okey, sebelum tu kita tukar warna. Okey, so kita buat di sini Kedah tua dan juga kita akan buat untuk bahasa Sanskrit. Nakib, kau ni kan nakib kan. Pantang aja kan. Okey. Baik. Bahasa Sanskrit. Okey. Dan juga tulisan Palava. Begitu. Baik. Okey. Ini kita dah buat untuk Kedah tua dan kemudian kita akan sambung menggunakan tanda arah Kedah tua dan juga bahasa Sanskrit dan tulisan Palava. Okey. Baik. Bila kamu dah buat macam ni, kamu perasan tak bahawa sebenarnya ada kerajaan-kerajaan, ada bahasa-bahasa dan tulisan yang sama digunakan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu, especially Sanskrit dan juga tulisan Palava. Jadi sebaik-baiknya bila kamu nampak banyak juga yang menggunakan tulisan Sanskrit ni. Jadi untuk tulisan-tulisan macam Sanskrit ni, kamu highlightkan tulisan Sanskrit tu, macam cikgu highlightkan ni warna kuning ni, kepada semua kerajaan yang ada tulisan ataupun bahasa Sanskrit. Kedah tua ada bahasa Sanskrit, kemudian juga Funan ada bahasa Sanskrit kan. Tadi kan ada yang bahasa Sanskrit, so kamu highlightkan. Sanskrit beberapa kerajaan. Baik, ada berapa kerajaan yang menggunakan bahasa Sanskrit? Ada berapa kerajaan yang menggunakan bahasa Sanskrit? Kamu tengok nota kamu. Cuba tengok nota. Ada berapa kerajaan? Ada 4 kerajaan yang menggunakan bahasa Sanskrit. Yes. Ada 4 kerajaan, iaitu Kedah tua, kemudian Funan. Apa lagi 2? Apa lagi 2? Yang menggunakan bahasa Sanskrit. Iaitu Champa, Angkor. Champa guna Srivijaya. Bahasa Sanskrit. Betul. Champa tak. Champa memang tak. Iaitu Srivijaya dan juga Angkor. So Funan, Srivijaya, Angkor dengan Kedah tua, dia gunakan bahasa Sanskrit. Satu lagi, tulisan Palava. Kamu tengok ada beberapa kerajaan dia menggunakan tulisan Palava. So kamu boleh highlightkan tulisan Palava tu kepada mana-mana kerajaan yang menggunakan tulisan Palava. Baik. So ada berapa kerajaan yang menggunakan tulisan Palava? Cuba tengok kat nota. Ada berapa kerajaan yang menggunakan
Okey, tulisan Palava. 4 juga. Okey, so ada 4 kerajaan yang menggunakan tulisan Palava. Okey, iaitu Kedah Tua, kemudian Angkor, Kedah Tua, Srivijaya, Champa. Okey. So empat kerajaan ini menggunakan tulisan Palava. So di sini kita simpulkan bahawa bahasa Sanskrit dengan tulisan Palava memang paling popular lah. Paling popular. Okey. Jadi di sini kita dapat beranggapan bahawa kedua-dua bahasa dan tulisan itu banyak digunakan dalam kerajaan alam Melayu. Okey. Baik. So dengan itu kita telah lihat tentang tulisan-tulisan dan juga kerajaan-kerajaan yang telah menggunakan bahasa dan tulisan itu. Dan untuk yang ini yang ini tak perlulah kot. Yang ini cikgu rasa tak perlu, tapi sebab jarang-jarang keluar, cuma kamu kena faham tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu ini, seperti bahasa Sanskrit yang dalam kurungan adalah bahasa Melayu. So itu kena pemahaman sahaja. Pemahaman ya. Jarang keluar dalam peperiksaan. Cuma kalau keluar pun mungkin keluar dalam bentuk soalan objektif seperti kusti, kemudian lashkar, macam itulah. Okey. Baik. So kita telah pun habis tentang bahasa dan tulisan. So hari ini kita dah habis sesi menulis nota. So sekarang kita nak masuk persuratan. Okey. Ya betul, Ana Natasha. Kalau ada campa kuno, maka ada campa yang moden sekarang ni. Ya, ada Melayu campa yang moden sekarang ni. Tapi agak menyedihkan sedikit lah. Sebab kepercayaan agama mereka Melayu campa ni memang agak pelik. Di mana kalau tak silap cikgu, dia orang kat sana mengamalkan agama Islam campur agama Buddha. Campur agama Buddha. So dia orang pergi masjid kan, tetapi kat masjid tu pun ada patung. Kemudian juga macam-macam isu lah. Jadi itu kepercayaan mereka lah. Jadi so itu berkaitan dengan tu. Okey, kita dah siap buat nota. So sekarang kita nak memahami pula subtopik yang kedua, iaitu persuratan. Jom kita tengok persuratan. Okey. Baik. So kita dah tengok tadi tentang sistem tulisan dan juga bahasa. So hari ni kita nak tengok tentang persuratan. Okey. Baik. Sesiapa yang dah ada buku teks, kamu boleh tengok ini pada muka surat yang ke-44. Iaitu berkaitan dengan persuratan. Kata nak belajar tulis dalam bahasa Cina, kan, cikgu tak reti lah tulisan bahasa Cina, kan. Sebelum itu, nak belajar tulisan Jawi boleh. Ya cikgu. Tulisan Jawi kan. Baik, so cikgu clear all drawings. So kita mulakan hari ni. Ada yang tanya tentang macam mana nak belajar. So bahasa, kita ada belajar tentang bahasa Jawi kan. Bahasa Jawi kita boleh lihat antara tulisan Jawi. Tulisan Jawi sebenarnya bermula dengan alif. Alif pula. Saya ingat alifnya. Alif. Kenapa alif saya ingat? Tak payah. Kau nak salin buat apa? Baik. So kita ada alif, bata. Macam mana kita nak tulis nama Pravin? Pravin kita ada kawan nama Pravin. Macam mana eja Pravin? Pravin tu eja macam ni. Ni 3 titik. Kemudian kita akan paro alif. Kemudian ba. Dia tak ada V Bayanun. Dia gitu. Dia Bayanun. Pravin. Pravin, ni nama kamu.
Ah, ya, Pravin, Paro Alif Bayanun, Pravin. Dia dalam tulisan Jawi dia tak ada V. So Pravin. Kan. Kalau macam Santosh, dia sin kan. Sin. Okey, kemudian nun, nun, lepas tu ta, waw. Okey, sin, nun, kemudian ta, waw, lepas tu shin. Okey. Santosh. Santosh. Okey. Santosh. Kalau das macam mana cikgu? Kalau das, Santosh das. Dal, alif, kemudian sin. Sin. Sin dia dah tunggu terbalik dah ni. Sin. Santosh das. Gitu. Okey. Kalau ada titik bacaan dia V ke? Ya kot. Ada bacaan titik dia V. Okey, cikgu pun ingat-ingat lupa je kejap. Eja nama Liao. Liao sebenarnya lam. So lam, ya, waw. Tapi lam, ya, waw ni kena ada alif je. Okey, dia kena ada alif. Lam, ya, okey, kemudian alif. Lam, ya, alif, waw. Liao. Lam, ya, alif, waw, liao. Liao. Kalau Q macam mana? Mana ada Q? Okey. Dia tak ada Q. Dalam tulisan Jawi tak ada Q. Okey. Waw ada titik bacaan dia V ke? Mungkinlah. Akak dia macam mana? Eja dia. Dia D. Okay. Q bukan kof ke? Itulah. Okey. Kalau dia bukan sebut dal ya. Dia dot. Ni. Dot. Dal, ya, alif. Okey. Dia. Dia sebut bukan di sini ya, di tepi sini. Dia. Dia dot. Macam tu ya kak. Itulah. So inilah dia nama-nama. Bukan dua ya ke cikgu? Bukan dua ya ke cikgu? Bukan dua. Dia Widyan. Tak. Okey. So ini tulisan-tulisan Jawi yang mana dulu kan, tapi mungkin ramai yang tak ingat kot. So ini antara nama-nama kawan-kawan kita yang tulis dalam dalam tulisan Jawi. Okey, seperti Pravin, Santosh, Zal dengan Zai. Macam mana nak tahu Zal dengan Zai? Okey, Zal dia begini. Okey, Zal dia begini. Okey, Zal macam ni. Zai dia macam ni. Nampak tak? Kalis Kamelia Khal. Nampak tak? Kejap. Hana Natasha, ini Za, dan ini Zai. Okey. Dan sebutan dia Za, bukan Za, tapi Za. Lepas tu satu lagi Zai. Dia ringan sikit. Itu beza dia, Za dengan Zai. Kemudian Khalis Kamelia. Khalis dia bukan kha, kha. Khalis. Kha, lam, ya, kemudian sin. Dia jadi Khalis. Khalis. Kamelia. Kamelia, kaf. Macam itulah lebih kurang. Sedikit sesi berkaitan dengan tulisan Jawi. So kepada rakan-rakan yang menulis Pravin, ni ada nama-nama Pravin, ni boleh, ni nama kamu Pravin. Yang bawah ni nama sama, nama apa? Santosh Das. Santosh Das. Okey, dalam tulisan Jawi. Okey. Baik. Siapa kat sini yang pandai tulisan Cina? Haris Liao pandai tak tulisan Cina? Kha, alif, lam. Kha, alif, lam. Boleh juga Lily. Siapa sini pandai tulisan Cina? Ada tak sesiapa sini pandai tulisan Cina? Tak ada. Okey. Tulisan Tamil ada tulisan Tamil.
Mungkin Pravin boleh tulis tulisan Tamil. Tulisan Inggeris saya boleh lah. Tulisan Inggeris cikgu pun boleh. Saya boleh speaking Tamil cikgu. Speaking je lah, tulisan tak boleh kan. Membaca tak boleh okey okey okey. Itulah, ingat nak belajar juga kan, tulisan Tamil ke ataupun tulisan Cina ke kan, nak juga belajar. Kan. Brian tak masuk hari ni, itulah. Kan. Kalau tidak kita boleh belajar Okey, baik, tak apa. So itu berkaitan dengan tulisan-tulisan 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 yang ada di Malaysia lah. Tulisan Jawi tadi Tapi cik mungkin ini sensitif. Kejap. Okey, jom. Baik, persuratan. Sebelum sistem tulisan digunakan dengan meluas, okey, yang ini kita fahamkan dulu Masyarakat kerajaan alam Melayu dulu, sebelum ada tulisan masyarakat alam Melayu dulu memang terkenal dengan tradisi lisan. Lisan ni maknanya oral. Dia suka bercerita. Tradisi lisan ini lahir berdasarkan alam sekeliling. Dan tema utama tradisi lisan ini bertemakan asal usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan juga adat. Baik, sebenarnya tradisi lisan ini sebenarnya adalah tradisi orang dulu-dulu. Dia tak tulis tahu, tapi dia bercerita. Okey Pravi, dia bercerita. Okey, sebab itu ada cerita macam pada zaman dahulu. Ni atuk nak cerita ni. Okey, pada zaman dahulu tinggallah seekor kancil di dalam hutan. Jadi itu dia nak cerita kan? Itu tradisi lisan. Tradisi lisan iaitu mereka bercerita. Seekor kancil telah tinggal di dalam hutan. Kemudian dia berjalan-jalan, tiba-tiba ternampak Diawidian. Apa lagi? Terus melarikan diri. Lalu Diawidian pun mengejarnya. So itu cerita lah. Jadi itu tradisi lisan. Saya tak ada ke? Nak juga. Sabar. Okey. Baik. Nah, jadi kita lihat sini. So apabila sistem tulisan itu lahir, okey, persuratan berkembang dalam kalangan masyarakat. Okey, iaitu persuratan ini adalah maknanya apa? Tulisan ataupun tradisi lisan tadi bercerita tadi telah ditukarkan ke dalam bentuk tulisan. So persuratan inilah merupakan bukti kebijaksanaan, keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. Dan pada awalnya kamu tahu bahawa semua persuratan adalah ditulis dan ditemukan dalam bentuk batu bersurat. Batu bersurat. Okey. Teringat orang zaman dulu-dulu Orang zaman dulu-dulu, bila orang dulu-dulu dia nak jumpa, dia nak berkenalan kan. Kadang-kadang dia segan nak jumpa. Jadi dia tulis surat. Kemudian kan dia nak jumpa, nak bagi perempuan tu, dia segan. Dia ambil seketul batu. Dia ambil batu, dia salutkan dengan kertas surat tu tadi. Kemudian dia baling. Dia baling masuk tingkap rumah orang tu. Kemudian orang perempuan tu pun ambil, apa benda ni? Oh, ada batu dan surat. Kemudian mak dia tanya, apa yang bising-bising tu nah? Mak, batu bersurat. Batu bersurat. Itulah asal usul batu bersurat. Jadi tu orang dulu-dulu batu bersurat. Okey, baik. So kita lihat di sini Kerajaan Funan. Kita tengok Kerajaan Funan. Okey, Funan, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan alam Melayu ini, Funan ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu. Batu bersurat di Funan ni bertarikh abad yang kedua. Dahsyat. Abad kedua kalau kamu ingat abad kedua ni, satu abad 100 tahun. Kalau abad kedua, maknanya tahun daripada tahun 100 hingga tahun 199 Masihi. Maknanya tahun 100 tu ke 199 Masihi, maknanya itu adalah tahun
100 tahun selepas Nabi Isa dilahirkan. Bayangkanlah, punyalah lama. Nabi Isa dilahirkan 100 tahun kemudian, kerajaan Funan dah wujud. Dan juga penemuan batu bersurat. Lama tu. Lama. Kemudian yang kedua kita lihat kerajaan Sriwijaya. So, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Sriwijaya ini dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat lagi. Nampak tak? Batu bersurat. Tapi batu bersurat seperti karang berahi. Dan juga palas pasemah yang bertarikh pada abad ke-7 Masihi. Dan batu bersurat ini memerihalkan. Memerihalkan tu maknanya menceritakan pengukuhan kerajaan, terutama kepentingan taat setia terhadap raja. Maknanya Sriwijaya memang hebat sikit. Dia ada batu bersurat. Okey, untuk karang berahi dengan palas pasemah, dua-dua ni nama tempat. Batu bersurat tu ditemui di nama tempat, iaitu di tempat yang bernama Karang Berahi, dan satu lagi dijumpai di nama tempat iaitu Palas Pasemah. Bertarikh abad ke-7 Masihi. 7 Masihi ni maknanya tahun 600 hingga 699 Masihi. 600 kalau cikgu nak cerita tahun 600 hingga 699 Masihi, masa itulah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai Nabi, dan juga Nabi Muhammad telah menyebarkan agama Islam. Tahun 600 hingga 699 Masihi. Nampak tak? Nampak tak dia punya kaitan dia? Sebab cikgu ingat lagi, 610 Masihi, Nabi Muhammad telah dilantik menjadi Rasul. 610 Masihi. Kemudian 620 Masihi, Nabi telah memulakan hijrah daripada Mekah ke Madinah. So itu kita tahulah tentang tentang tahun-tahun dan sejarah yang berlaku di seluruh dunia. Baik. Kemudian kita lihat kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Melayu ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat juga. Nampak tak? Batu bersurat. Tapi batu bersurat di mana? Sdok Kok Tom. Allah nama dia. Macam mana dia tahu tahun keberapa batu bersurat tu? Bagus soalan tu. Hana Natasha tanya, macam mana dia tahu tahun keberapa batu bersurat itu, cikgu? Okey, ada dua cara. Satu cara iaitu dia ambil batu bersurat itu. Contohnya dia ambil batu bersurat ni. Kemudian contoh ini contoh batu bersurat. Kau jangan tengok ini memang pensel box. Contoh. Baik. Contohnya ini batu bersurat contoh. Kemudian batu bersurat ini dia akan buat apa tahu? Dia akan buat kajian secara radiokarbon. Minggu lepas ini phone minggu ini batu bersurat. Macam-macam kegunaan binatang ni ya. Baik. Baik. Jadi yang ini contoh batu bersurat. Dia akan lihat melalui mikroskop. Mikroskop dia tengok. Dan dia tengok bilangan karbon. Kemudian dia akan ukur bilangan karbon yang ada dalam tu, dan dia akan semak. Bila dia semak, dia tahu bahawa bilangan karbon tu akan menunjukkan berapa lama benda itu telah terdedah dengan karbon. So, lagi banyak karbon tu bermakna lagi lama lah batu itu telah berada di permukaan bumi. Jadi dia pun cek, dia tengok. So dianggarkan ini pada abad yang ke-700. Dulu dia guna carbon steel kan, cikgu? Tak. Sebenarnya dia ada satu teori di mana setiap bahan yang terdedah kepada udara ada karbon, akan terlekat dengan karbon. Jadi di situ dia akan buat ukuran tentang karbon tu. So lagi banyak karbon itu bermakna lagi lamalah benda tu telah terdedah kepada pengudaraan, dan diorang boleh anggarkan berapa tahun sesuatu itu berada. Itu cara dia lah.
Dan ini termasuk dalam kaedah arkeologi yang kamu belajar masa Form 1 dulu. Ingat tak? Kaedah arkeologi bab 1 dulu kan? Kaedah arkeologi. So, itulah dia. Kalau dalam tanah macam fosil, ya. Tapi ingat Hana, fosil tu tinggalan haiwan. Kalau yang ini, dia tak panggil fosil. Dia panggil artifak. Artifak ialah bahan tinggalan manusia. Yes, artifak. Okay, artifak. Yes, betul. Bagus korang ni ya. Pelajaran sejarah tingkatan 1 jangan lupa bawa ke tingkatan 2 dan tingkatan 3 Bagus. Right. So, kalau ada sikit karbon tapi batu ada tulisan, masih dikira ke cikgu? Ya, masih dikira juga. Betul. Baik. Kita lihat di sini Kerajaan Angkor, dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sdokoktom di barat laut Kemboja yang mengisahkan pemerintahan Jayavarman yang kedua. Kita masih ingat lagi bahawa Jayavarman kedua inilah yang telah memulakan Kerajaan Angkor. Yang memulakan Kerajaan Angkor ya. Dan inskripsi yang tercatat ataupun terpahat pada dinding-dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan juga pemerintahan. Baik, macam cikgu cakap hari tu, bahawa inskripsi ni apa cikgu? Beramai yang bertanya hari tu, inskripsi tu apa? Inskripsi tu sebenarnya adalah tulisan-tulisan yang terdapat pada batu bersurat ataupun dinding-dinding candi. Ni nampak? Ini tulisan-tulisan yang ditemui pada dinding Angkor Wat. So, tulisan ini adalah inskripsi. Ini tulisan yang dekat batu bersurat. Tulisan-tulisan ini pun sebenarnya dipanggil inskripsi. Tulisan inskripsi. So, batu ni batu bersurat. Okey, baik. So ada yang bertanya, cikgu, kenapa nama pemerintah macam Tamil tapi nama kerajaan dan nama tempat macam different? Macam different Baik, kamu kena ingat bahawa bahasa Tamil sebenarnya banyak juga menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Jayavarman tu sebenarnya bahasa Sanskrit. So, bahasa Tamil ada bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu pun ada bahasa Sanskrit. Bahasa Jawa pun ada bahasa Sanskrit. Sebab antara bahasa yang tertua di dunia ialah bahasa Sanskrit. So, bahasa Tamil, bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa Melayu, bahasa Jawa juga ada mengambil sedikit bahasa Sanskrit tu. Jadi so jangan keliru bahawa Jayavarman tu tak semestinya dari Tamil. Sebenarnya Jayavarman tu adalah bahasa daripada Sanskrit. Boleh faham dan itu adalah pengaruh bahasa Sanskrit sebenarnya. Alright. Okey, baik, bagus. So, kita dah lihat Funan, Sriwijaya, Angkor dan juga kita nak lihat Champa. Champa pun kita lihat kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat lagi. Batu bersurat tertua iaitu di Kauthara bertarikh 192 Masihi. Kalau bertarikh 192 Masihi tu maknanya dia memang tulis dekat batu bersurat tu tahun berapa? 192 Masihi. Dan di Champa juga ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Banyaknya 206 batu bersurat. Selain itu, ditemukan bukti persuratan Champa dalam bentuk manuskrip. Champa unik sikit. Kerajaan-kerajaan lain semua ada batu bersurat. Tapi Champa dia ada manuskrip. Manuskrip ni sebenarnya adalah sehelai kertas yang ada tulisan kat situ. Tulisan lama. Itu dipanggil manuskrip. Manuskrip. Dan sejak abad ke-13. Dan karya sastra yang masyhur sebenarnya adalah Akayat Indrapatra dan juga lebih kurang tak semestinya daun lontar, kadang-kadang dia selai kertas pun boleh. Akayat Indrapatra dan Akayat Dewa Mano. Baik, sebenarnya
Kalau kamu tengok betul-betul perkataan ni, Akayat Indrapatra, Akayat Dewa Manu, sebenarnya dia membawa maksud apa tahu? Yang pertama tu, okey, Akayat, okey, Indrapatra, okey, Patra tu sebenarnya dalam sekarang ni kita baca sebagai apa tahu? Hikayat. Okey, Indra Putra. Okey, Indra Putra sebenarnya. Hikayat Indra Putra. Sekarang ni. Okey, manakala kalau Akayat, Akayat Deva Mano, okey, sebenarnya merujuk kepada hikayat, okey, Dewa Manu. Dewa Manu sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya dulu dan sekarang. Maknanya dia ada buku-buku hikayat, manuskrip karya sastra, maknanya cerita-cerita. Dewa Manu tu apa cikgu? Okey. Okey, karya sastra. Dewa Manu tu sebenarnya adalah dewa yang di dalam kepercayaan masyarakat Champa. Dewa Manu dewa kepercayaan masyarakat Champa. Sebab itu, Majapahit pernah ada Undang-Undang Manu Undang-Undang Manu pernah wujud di mana? Di Majapahit. Maknanya Manu ni adalah berkaitan dengan Tuhan lah sebenarnya. Hikayat Dewa Manu, hikayat Indra Putra. So bermakna Champa memang ada karya sastra dalam bentuk manuskrip sebenarnya. Baik. So kita telah lihat kerajaan Funan, Sriwijaya, Angkor dan juga Champa. Okey. Baik. Boleh tak kita nak tengok dua lagi ni sebelum kita habiskan kelas kita? Kita nak tengok sikit lagi iaitu kerajaan Majapahit dan Kedah Tua. Untuk manuskrip dia tak banyak manuskrip kalau kita lihat ada lebih kurang 6 kerajaan juga. Okey, 6 kerajaan dan kita terkejut. Cikgu, Ganggar Negara tak ada ke? Ganggar Negara sebab tu cikgu cakap dalam banyak-banyak kerajaan Ganggar Negara paling sedikit maklumat dia. Paling sedikit. Sebab tu bahasa dan tulisan pun kerajaan Ganggar Negara tak ada. Okey. So kalau kita lihat di sini, contoh macam kerajaan Majapahit. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Majapahit dibuktikan dengan penemuan batu bersurat juga. Tapi batu bersurat Trowulan. Trowulan tu nama tempat. Trowulan tu nama tempat, bertarikh 1358, ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi. Tulisan Kawi tulisan yang seperti tulisan Tamil tu. Bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi. Selain itu, Majapahit juga ditemukan bukti persuratan dalam bentuk manuskrip. Maknanya dalam bentuk satu skrip kertas. Manuskrip Dan karya sejarah Majapahit yang termasyhur ialah Nagara Kertagama. Tajuk dia Nagara Kertagama yang dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365. Dan ada buku-buku lain, ada karya-karya cerita lain yang terkenal ialah seperti Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. Pararaton dan juga Tantu Panggelaran. Itu di Majapahit. So Majapahit ada dua iaitu batu bersurat dan juga manuskrip. Di kerajaan Majapahit. So dan kita lihat Kedah Tua. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Kedah Tua dibuktikan dengan penemuan batu bersurat juga. Tapi batu bersurat dia kat mana? Dekat Bukit Coras dan juga Bukit Meriam. Bukan Mariam Mariam nama orang. Ini Meriam. Mariam lain, Meriam lain. Kau jangan namakan orang dengan Meriam Baik, Bukit Coras dan juga Bukit Meriam ada batu bersurat pada abad ke-5 Masihi lama tu. Ditemukan juga inskripsi ataupun tulisan. Boleh tembak. Betul.
Ditemukan juga inskripsi atau tulisan-tulisan yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Maknanya apa? Maknanya orang-orang Kedah dulu, okey, di tanah Melayu ni memang kaya dengan emas. Kan cikgu pernah cakap kan? Tanah Melayu ni kaya dengan emas. Merata-rata emasnya. Orang-orang dulu ada. Jadi sebahagian besar inskripsi ini menyentuh tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. Bermakna pada peringkat awal dulu Kedah Tua menerima agama Buddha. Ialah abad kelima kan. Abad kelima sebenarnya daripada tahun 400 hingga 499 Masihi. Maknanya pada waktu itu Islam belum muncul lagi. Sebab itu adanya agama Buddha kat situ. So, kesimpulannya kita lihat di sini Persuratan kerajaan alam Melayu mendapat pengaruh epik dan sastera India. Ya betul Santosh. Epik dan sastera India yang terkenal seperti Ramayana, Mahabharata, Purana dan juga Jataka. Baik cikgu, Ramayana, Mahabharata, Purana, Jataka ni apa? Ini sebenarnya adalah cerita-cerita. Cerita-cerita, buku-buku cerita daripada tamadun India. Kamu tahu kan tamadun India kan diwujud dulu kan, tamadun India. Jadi tamadun India ni dia ada sastra-sastra seperti Ramayana, Mahabharata. Kemudian kalau kamu tanya, cikgu, kenapa dia orang nak perlukan Ramayana, Mahabharata, Purana dan Jataka ni? Kamu kena ingat zaman dahulu, zaman dahulu tidak ada hiburan. Dia bukan macam kita sekarang. Kita ni ada internet, ada phone, ada YouTube, bagai apa semua kan. Zaman dulu tak ada. So hiburan diorang apa? Hiburan diorang adalah cerita-cerita yang orang lain ceritakan atau orang lain bacakan. Jadi bila orang baca, Atuk contoh Atuk nak baca ni tentang apa? Kisah Ramayana ni. Yang budak-budak kecil ni dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu membaca sebab tak ada sekolah. Okey, Atuk, kami nak dengar. Atuk pun baca. Ini kisah Ramayana ya. Dulu Seri Rama diraja, dia telah berperang di sana. Jadi semua orang dengar, nganga. Wah, itu hiburan pada zaman dahulu. Lebih kurang lah. Itu hiburan zaman dahulu. Macam mana baca buku cerita tapi dibaca? Ya betul. So itu hiburan kanak-kanak zaman dahulu. Bukan macam korang kan. Macam korang ni pun masa form tu, cuba kalau mak ayah kamu ceritakan buku, duduk nak tidur so mak ayah kamu bacakan, hari ni ayah nak cerita, so anak kamu kamu pun nak tidur kan, ya, ataupun kamu kata, mama tak payah baca lah, orang boleh baca. kan boleh baca mak baru nak bacakan cerita pada lepas tu kamu tanya, mak nak cerita apa ni, nak tidurkan orang ni, mak nak cerita apa ni? Ni nak cerita sang kancil dengan sang buaya. Mak, orang dah tak baca dah mak. Orang boleh tengok dekat Astro, dekat YouTube boleh tengok mak. Sang kancil dengan sang buaya tu kan. Mak kamu pun yelah kan, tak nak kawan. Tengok merajuk mak kamu. Kan. Jadi dia tak ada. Dah tak ada dah. So dah tak ada dah benda-benda macam tu. Dulu dia akan cerita, kanak-kanak duduk bersila ramai-ramai kan, semua dengar nganga. Wah. Dia dengar. Itu dulu. Kan. Jadi inilah antara buku-bukunya seperti Ramayana, Ailio, Mahabharata, Purana. Cikgu ke? Tak. Ya memang tak nak kawan. Baik, buku-buku seperti Ramayana, Mahabharata ini telah disadurkan, telah ditranslate ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. So bila Islam tersebar ke alam Melayu, sastra Islam yang berbentuk berbentuk syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam
mula mempengaruhi persuratan Melayu. So, waktu inilah bila kedatangan Islam adalah kisah kehidupan Nabi-Nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW ditulis ke dalam bahasa Melayu. Antara karya kisah Nabi yang terkenal seperti Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Nabi Wafat, kemudian Hikayat Bulan Berbelah, Hikayat Nabi Yusuf, dia macam tu. So, adalah hikayat-hikayat dia. Nabi Bercukur. Shaving. Shave. Karya epik pula yang banyak mengisahkan perjuangan pahlawan Islam. Ada juga cerita tentang perjuangan pahlawan Islam seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Jadi ini cerita-cerita yang menggantikan Mahabharata, Ramayana dan sebagainya. So, kemudian tokoh Islam seperti Nabi dan pahlawan ini menjadi elemen yang mempengaruhi persuratan Melayu. Nampak ni? Inilah contoh buku-buku dia. Hikayat Seri Rama. Hikayat Seri Rama ni saduran daripada sastra epik Ramayana. Dia buku cerita sebenarnya. Buku cerita, dan ini adalah hiburan bagi orang-orang zaman dahulu. Cuma kalau korang nak baca buku ni, cikgu cadangkan lebih baik jangan bacalah. Kalau korang nak baca juga, korang kena baca dengan hati yang terbuka. Kerana apa? Kerana pastinya korang akan pening. Dia cerita macam ni tau. Pada suatu hari, Seri Rama adalah seorang anak raja yang telah dihalau keluar daripada istana. Kemudian beliau pun berjalan-jalan di dalam hutan. Kemudian dia memijak kolam takungan air, dan daripada kolam takungan air itu telah menolak Seri Rama tu naik ke langit, dan Seri Rama tu melompat sampai ke awan. Kemudian di awan dia berjalan-jalan, kemudian terjumpa dewa, dan dewa itu menitahkan Hikayat Seri Rama untuk turun ke bumi semula menjadi seekor katak. Dan kemudian macam itulah cerita dia. Macam nak baca? Kan? Mungkin korang nak baca, tapi korang akan apa tau? Bila baca kan, macam bohong je cerita ni, macam tipu je cerita ni. Betul ke cerita ni kan? Takkanlah manusia ni tiba-tiba naik kan, macam tiba-tiba je naik ke langit. Kan, kemudian turun jadi katak. Lain macam lah cerita ni kan. Lain macam lah cerita ni kan. Kan. Drama terlebih. Ya, betul. Tetapi sebenarnya kalau kita fikir balik kan, kalau buku-buku cerita lama tu, korang memang tak percayalah, ini hikayat semua kan, tak percaya. Tapi cerita Harry Potter tu korang percaya kan? Naik, tak percaya cikgu, saya tak tengok. Naik penyapu, lepas tu terbang naik penyapu. Korang kan. Lepas tu bukan cikgu tak tahu korang semua minat Harry Potter. Mana ada cikgu, saya mana minat, saya tak tengok cikgu. Sudahlah, korang semua minat, cikgu tahu kan. Kan. Kemudian korang duk ngangakan abracadabra, ting kan. Magnifico. Macam-macam lah kan. Jadi korang pun wah. Padahal tu semua lagilah mengarut. Mana ada kan. Lepas tu tolak troli, langgar dinding, terus masuk. Masuk. Wah, nak naik kereta api. Korang pun pernah try kan, ambil troli dekat Giant. Try tolak lah kan. Ini kalau aku tolak dia agak-agaknya pergi ke kereta api tempat lain. Tak boleh ni kalau mak aku marah kan. Mak dah tengok dah. Kau nak buat apa? Tak ada mak, tak ada. Kau ingat ni cerita Harry Potter? Langgar dinding tu terus masuk kereta api tempat lain? Memang tak. Kau buat sekarang, kau tinggal sini. So memang tak buat lah jawabnya. Kan? Okay, baik. Baik. Sebenarnya cikgu tahu cerita Harry Potter sebab cikgu dah menonton daripada first sampai habis. So cikgu tengok. Tapi cikgu anggap itu sebagai hiburan lah. Tapi korang ni
Itu pun korang nak percaya. Apalah korang ni. Kan? Kan? Cikgu tengok je. Tak percaya tanya Nur Nelly. Nelly. Ada tengok Nelly ada tengok kan. Cikgu tak percaya. Korang lah percaya kan. Saya tak percaya cikgu. Ah, Saya tak tengok pun satu episod. cici dandan lah Pravin kan. Kan. Kemudian nanti dah habis tengok tu. Cuba gitu. Tolong jaga meja dalam saya. Kemudian nanti dia ambil lah pen tu kan. Cik dia pun buat. Cik siap baca tu. Abracadabra. Tak jadi pun. Abracadabra. Okay. Okay. So nak tengok Puan Syed tidur first 5 minit. Oh ya ke? Ya. Betul. Betul Santosh Das. Ramayana is a religious story about a Hindu god Ram that saved his wife from the demon Ravana. Betul. Memang betul. Kan. Yes. But then that's why lah sometimes kita terfikir macam betul ke cerita ni. Macam tu lah. It's a story of kita terfikir ya ke cerita ni. Macam pelik je kan. It's beyond human tau. Superpower dia beyond human. Boleh terbang bagai kan. Kemudian naik ke langit apa semua. Okay. Ya betul. Okay, cikgu apa jadi dekat negeri selain Kedah masa zaman kerajaan alam Melayu? Okay, semasa zaman kerajaan alam Melayu dulu, mungkin kamu kata, cikgu, kita belajar Kedah aja, Kedah tua je. Habis tu macam mana dulu seperti Kelantan, Terengganu, Johor semua macam mana cikgu? Okay, kamu kena ingat Okay, Kedah dulu memang adalah Kedah tu negeri. Tetapi negeri-negeri lain tu sebenarnya di bawah pemerintahan apa tahu? Di bawah pengaruh Funan, kadang-kadang ada di bawah pengaruh kerajaan Patani, ada kerajaan Langkasuka. Kamu kena tahu sebenarnya kerajaan alam Melayu bukan 7 sebenarnya. Total kerajaan alam Melayu hampir 32 kerajaan. Ada 32 kerajaan sebenarnya total Langkasuka kan, Tiomah, kemudian juga Patani, kemudian Cehca. Banyak. Memang banyak. Tapi yang kita belajar 7. Kalau kita belajar 32, memang lepas ni korang nangis lah. Cikgu. Exam sejarah fail. Okay. 32 kerajaan memang korang nangis lah. Kan? Nama 7 kerajaan, nama raja-raja di 7 kerajaan ni pun pening. Ini kan pula 32 kerajaan. Setiap seorang tu ada nama pula kan. Ada nama gelaran pun semua. Tak ingat. Kalau nama macam nama korang tak apa kan. Okay, kerajaan Cecah, raja dia siapa? Halimatus Sa'diah. Okay, yang kerajaan tu siapa nama raja dia? Pravin. Yang itu kerajaan tu siapa nama dia? Raja dia Ali Haris Liao. Raja dia Raja Haris Liao. Raja dia Raja Wafa Hafina Q. Senang kan. Nama-nama yang kita kenal kan. Ini nama-nama benda nama ni kan. Kan. Taklah. Form 1 Geo susah, Form 2 sejarah dan Geo susah, Form 3 Geo senang. Taklah. Semua senang. Kau tanya cikgu, sejarah dengan Geo susah ke senang? Sejarah dengan Geo jawapannya senang lah. Saya terhafal. Okay, baik.